Saya dulu pernah lah berada dalam situasi yang kewangan saya sangat teruk kan. Sampai saya memang rasa macam nak mati tau. Saya duduk baring kat katil, saya mengiring kiri, mengiring kanan kan. Rasa tu sangat perik. Sampai saya nak cuba jumpa kawan-kawan yang kata yang bergaji-gaji besar ni kan. Rasa malu. Pergi jumpa. Bila jumpa, kita cerita masalah, kita tak minta duit diorang. Tapi bila kita cerita masalah, dia buat muka. Dia buat muka macam alamak, macam alah dia ni cerita masalah kewangan pula kan. Dia buat muka macam tu lah kan. Kita nampak kan. Jadi macam sepatutnya kita kena bagi harapan tau kat orang. Paling tidak pun sokongan. Jangan buat muka. Kan? We are here for you. We try to help you what we can. Jangan buat muka. Kan. Nasib baiklah ada orang yang lepas tu ada orang yang tolong kan. Saya dapat jalani hidup kembali seperti biasa lah. Tapi masa saya ada masalah kewangan tu memang rasa nak mati. Memang rasa tu. Bukan sebab iman dah tak ada. Bukan sebab iman dah tak ada. Tapi hati tu macam dah tak ada harapan lah. Memang rasa tak ada harapan lah. Kan sakit. Memang sakit. Saya rasa benda tu. Ya. Tapi alhamdulillah lah saya tak ada sampai terfikir nak bunuh diri, tapi rasa nak mati tu ada. Maksud dia boleh faham. Kalau boleh faham. Dengar ada orang yang nak bunuh diri tu, paling tidak awak boleh faham. Saya boleh faham. Satunya kita kadang-kadang kita dikelilingi dengan kawan-kawan ni kan. Diorang ada orang kata macam kawan yang boleh tolong tu tak banyak. Kalau dalam 20 orang tu ada seorang aja. Masya-Allah. Itulah. Terima kasih. Perkongsian pengalaman daripada salah seorang yang pernah melalui satu fasa gelap dalam kehidupan. Orang yang pernah melalui ini, dia akan kata bahawa dia boleh faham kenapa ada orang yang terfikir nak habisi nyawa. Boleh faham ni bukan bermaksud membenarkan, tidak. Tapi this is issue of emotion. Dia dah sampai satu tahap tak boleh tahan tu, sampai terlalu sakit. Okay, awak kena faham kemurungan, depression ni. Mereka buat kajian, kesan dia macam awak kena pukul. Sakit dia tak kurang. Okay, tekanan dia tu betul-betul macam orang kena pukul. So dia ada physical pain. Jangan ingat dia hanya benda dalaman. They have that pain. Ada feeling of pain tu. Cuma susah untuk describe. Terlalu sakit kadang-kadang, terlalu unbearable, sampai diorang terfikir untuk akhiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan. Kenapa? Ya. Saya petinju MMA. Apa dia? Saya petinju MMA. Masya-Allah. Saya pernah kena knockout. Okey. Sakit knockout tu tak sama dengan sakit. Subhanallah. Tu, tengok. Sahabat kita ni adalah orang MMA. Dia pernah kena knockout. Dan dia kata sakit knockout tu tidak boleh dibandingkan dengan sakit kemurungan. Subhanallah. So bagi orang yang cepat-cepat nak menghukum, nak menuduh ni, awak belum rasa, awak kena tumbuk pun belum pernah. Betul tak? Knockout pun tak pernah kena lagi. Itu sakit, bukan tak sakit. Tapi sahabat kita kata lebih sakit daripada tu, Ustaz. Lebih sakit daripada tu. So kita hanya boleh kiaskan dengan akal kita bagaimana sakit dia, tapi hakikat ni kita tidak tahu. Yang penting kita jangan cepat menghukum, jangan melompat, cari ilmu, belajar tentang mental health. Sebab benda ni berkait dengan kita semua. Jangan kata, Ustaz, saya tak ada masalah mental, Ustaz. So, you don't have to learn about mental health. You tak ada sakit tubuh, maksudnya you tak payah faham pasal kesihatan tubuh. Kan salah tu. Salah besar. Okay. So, umat Islam ni, saya janji nak cerita tadi, kita antara pioneers mental health sebenarnya. Bahkan sampai ke tahap neurosurgery.
antara orang-orang pertama yang buat pembedahan kepada kepala dan otak manusia adalah ulama-ulama kita. Pembedahan tangan kaki itu orang berani buat. Ni kepala ni, siapa berani? Salah seorangnya adalah ulama kita yang bernama Abul Qasim Az-Zahrawi. Orang putih panggil dia Abul Qasis. Dia ada tulis satu medical encyclopedia sebanyak 30 jilid. Bukan 30. Seorang saja. Dan karya dia itu digunakan di barat selama ratusan tahun. Dia kita kata sebanding dengan Ibn Sina dari segi pencapaian dia punya keilmuan. Itulah umat Islam. Itu umat Islam. Itu umat Islam. Umat Islam bukan jenis apa ni semua Yahudi punya ubat. Itu bukan perangai orang Islam. Itulah perangai Dajjal sebenarnya. Itulah perangai orang-orang yang bila Imam Mahdi datang, dia yang akan memusuhi Imam Mahdi. Bila Dajjal datang, dia yang akan sokong Dajjal. Jadi perangai umat Islam adalah seperti Abul Qasim Az-Zahrawi. Buat pengkajian, buat experimentation, berfikir dengan dalam. Abul Qasim Az-Zahrawi mereka hampir 200 alat surgery yang sebahagiannya masih digunakan sampai hari ini. Dia lukis. Kitab dia adalah antara kitab pertama yang bercerita tentang medicine, dalam masa yang sama melukis alatnya sekali. Subhanallah. Dan dia ajar macam mana nak buat surgery kepala. Kecederaan kepada kepala. Jatuh awak jenis jatuh macam mana? Tulang tu retak-retak jenis macam mana? Retak-retak rambut, hairline crack, ataupun terbelah sampai terkena sebahagian otak, dia panggil dura. Ataupun dia macam besi yang melengkung ke dalam. Dan cara-cara nak merawat dan nak buat operasi kepada kepala yang seperti itu. Itu kita. Saya tak cerita tentang Abul Qasim Az-Zahrawi, saya cerita pasal kita. Saya nak kita semangat bangkit. Itu mentaliti orang Islam sebenarnya. Itu mentaliti orang agama. Orang agama bukan benci sains. Orang agama benci sains bukan orang agama. Itu penipu. Dajjal. Kelabu asap. La haula wala. Beri harapan pada orang lain. Yes. Galak orang lain buat kajian. Galak orang lain belajar. Galak orang lain berfikir. Antara ulama kita Abu Zaid Al-Balkhi. Bacalah kitab-kitab yang ditulis Abu Zaid Al-Balkhi. Betapa dalam perbahasan mereka tentang mental health. Tapi hari ini umat Islam macam tak pernah belajar langsung pasal mental health. Mental health ni cerita pasal apa? First and foremost is about the brain. Hati itu semua, yes, itu important. Tapi bila dicerita tentang mental health, first and foremost is about the brain. The brain. Kita adalah umat yang sangat jahil tentang otak. Kita tak ambil kisah pasal otak. Kita mungkin tahu macam nak jaga jantung, macam nak jaga paru-paru, betul? Macam nak jaga tulang, nak jaga otak macam mana? Kenapa otak ni tak dianggap penting? Why? Kenapa? Sebab tu the development of our brains masih terkandas sebenarnya. There are many things that can be done to develop the brain in the next generation. Bahkan to even grow the size. Do you know that? That the brain size can be grown dengan cara-cara tertentu. Maksud dia boleh lebih besar daripada biasa. Dan the bigger it is, the bigger the capacity. Dia macam RAM. The bigger it is, the bigger the capacity. Tapi sebab kita ada tradisi-tradisi salah dalam membesarkan anak-anak, yang punya tumbesaran otak terkandas. So ini kena belajar. Ini kena belajar. These are very important knowledge. Okay, sama juga kita nak tubuh kita sihat. Betul? Untuk apa? Untuk kita berjihad, untuk kita buat amalan. Akal kita perlu sihat, untuk otak kita perlu sihat untuk kita belajar, untuk kita hafal, betul tak? Untuk kita berfikir, untuk kita membaca dan sebagainya. Baik.